أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد الحمد لله. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati lagi kasihi seluruh kepimpinan surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan yang hadir pada Zuhur ataupun tengah hari Jumaat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat lagi kita bersama dalam penghulu pada segala hari, sementara menanti masuknya waktu solat fardu zuhur. Sama-sama kita melihat dalam kitab adab orang Islam, kita membaca adab yang ke-10, iaitu berkenaan dengan adab di antara adik-beradik. Biasa orang baca adab dengan ibu bapa, ini kita tengok adab dengan adik-beradik. Sebab kalau dulu memanglah betul air dicincang takkan putus. Tapi sekarang adik-beradik pun dah tak kenal dah. Sekarang adik-beradik pun dah berputus silaturahim. Sekarang adik-beradik pun dah tak mengaku saudara dah. Bukan kata dulu saja, sekarang lebih dahsyat daripada itu. Keluar daripada rahim yang sama, perut ibu yang sama, tetapi bila mana ada satu benda yang berlaku, ada pertelingkahan, kadang-kadang benda kecil ya, pasal tanah, pasal harta, pasal sikit punya pergaduhan, maka hilang dan putuslah silaturahim di antara dua beradik, adik dan beradik. Baik. Disebutkan di sini adab-adab di antara adik dan beradik. Seorang Muslim memandang bahawa beradab dengan adik-beradik adalah salah satu, ianya sama penting seperti beradab dengan kedua ibu dan bapa. Lebih kurang penting macam adab kedua ibu dan bapa. Adab adik terhadap abang-abang dan kakak-kakak sepertilah adab mereka terhadap kedua ibu dan bapanya. Manakala adab abang-abang dan kakak-kakak terhadap adik-adik mereka sama jugalah seperti adab ibu bapa terhadap anak-anaknya. Meliputi hak-hak dan juga kewajipan-kewajipan yang harus ditunaikan. Dia, bila kita pandang adab adik-beradik ni, masa kecil dia jaga. Tapi bila mana dah besar, bila mana dah makin hebat, bila mana dah dahsyat kehidupan, dia lagi hebat daripada abang dia, maka sifat hormat dan adab itu pun rasa hilang. Sama juga dengan abang terhadap adik dia. Kalaulah abang ni bila mana makin lama besar, lepas itu sikap dia terhadap adik dia pun sudah jadi lain. Maka sebab itu kita terpanggil hari ini nak baca adab yang ke-10 tentang adik dan beradik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis riwayat Imam Baihaqi. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hak yang tua daripada adik-beradik ke atas yang kecil daripada mereka adalah seperti hak kedua ibu dan bapa. Tuan-tuan, seperti mana yang kita maklum, dalam huraian hadis ini disebutkan, dalam bilangan adik-beradik itu, dia memanglah ada yang besar, ada yang kecil, ada yang hebat,
ada yang kurang, ada yang bijak, ada yang sederhana, ada yang dia ini masyhur, ada pula yang kurang masyhur. Masing-masing. Sebab tu dalam bab ni juga biasa ditegur dan diperingatkan kepada kedua ibu dan bapa. Selain daripada kita ni menegur, anak-anak patut hormat pada mak dan ayah dia, sama juga ayah dengan mak ni pun perlulah bagi tunjuk tanda hormat pada anak-anak dia. Tak ada lah tanda hormat ayah dengan mak ni sama macam hormat anak kepada mak dan ayah. Tapi tolong tunjukkan satu contoh yang baik supaya anak-anak ikut. Dalam bab adab ibu bapa terhadap anak, biasa disentuh bab jangan pilih kasih. Hari itu hari Selasa lepas, saya ditanyalah ustaz, tajuk dia pasal menempah keranda. Tu dia tajuk. Kita hak host ni pun seram nak sebut. Menempah keranda je tajuk dia. Menempah keranda. Kita mula-mula dapat tu kita tengok, ush, tajuk apa ni menempah keranda ni. Bila kita tengok huraian dia, ceritanya pasal ni anak-anak yang perangainya jahat. Seolah-olah dia ni bila mana dia hidup punya jahat dengan mak dan ayah, seolah-olah dia ni bila nampak mak dan ayah dia, dia mendoakan, aduh bilalah nak pi orang tua ni, ada lagi lambat sungguh lah, payah betul lah nak jaga dia ni. Ni nama dia menempah keranda. Bila mana mak dan ayah dia ni masih hidup, dia tak seronok. Bila mana mak dia sakit, ayah dia sakit, bila mana dah susah, dia rasa nak cepat-cepat mak dan ayah dia ni pergi. Ini salah satu sikap buruk seorang anak terhadap kedua ibu dan bapanya. Jadi bila mana disebutkan di sini juga, apa sebab kadang-kadang anak-anak apabila mak dan ayah masih lagi ada di atas dunia, maka mereka pun sudah berebut harta. Mak dan ayah masih hidup lagi, tapi mak anak-anak ni dah pun berebut harta, masing-masing duk fikir apa yang aku dapat kalau mak dan ayah aku pi. Tuan-tuan ingat 1954, orang cerita ni siapa tak tahu saja. 1954, Tiga Abdul, kan? Pelakon utama dia ada tiga. Yang pertama, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Yang kedua, Allahyarham Ahmad Nispu. Dan yang ketiga, Allahyarham S. Kadarismat. Tiga orang ni pelakon utama. Nama tu atas tu tiga orang ni paling atas. Ramai lagi lah lain-lain. 1954 dia tunjukkan pada kita benda tu lama, tahun 1954. Tapi tengok tahun 2023 pun ada jadi lagi. Sebab masa kita buat rakaman, soalan-soalan yang masuk tu semuanya soalan-soalan bukan direka, tetapi soalan yang memang jadi dalam realiti kehidupan. Ni anak ni mak dia baru je sakit, ayah baru sakit sikit, maka dah fikir harta macam mana, wasiat macam mana, faraid lagi macam mana, aku berapa banyak dapat, aku berapa banyak dapat. Dia dah tanya bab tu. Bukan kata tak boleh tanya, cumanya tanya tu tak ada masalah. Yang masalah dia bergaduh. Bergaduh dah berebut. Sedangkan mak dan ayah masih lagi ada di atas muka bumi. Masih lagi hidup dan masih lagi ada di depan mata. Salah satu sebabnya adalah kerana mungkin mak dan ayah ini tersalah dalam mendidik anak-anaknya. Di antaranya sebab pilih kasih. Bila pilih kasih ni, hak yang ni sayang betul-betul. Sebab apa? Sebab anak ini dia cerdik, pandai, kerja bagus. Bila balik ke kampung raya haji tadi, bila balik kampung, anak hak jenis kerja bagus, pandai, cerdik, duit banyak ni, oi, mak dia layan sehabis baik. Sehabis baik, sehabis elok layan. Punya baik. Bila mai makanan dah siap hidang, bila mana mai air dihidangkan, siap tanya lagi nak makan apa, mak masak, ayah beli. Oi, kasih sungguh. Tapi bila mana anak yang kurang ni, kerja pun biasa-biasa, belajar pun tak apa pandai, gaji pun tak berapa besar, duit pun tak berapa banyak, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Bila mai rumah kita buat tak tahu. Bila mai rumah kita, apa pun kita tak hidang. Sedangkan anak yang datang tu pun tetamu.
Anak yang datang tu pun tetamu. Kita pun salah faham. Kita kata memanglah dia tetamu, tapi dia anak saya, pandai-pandai dia lah cari sendiri nak makan apa, nak minum apa. Salah tu. Tuan-tuan lupa ke saya pernah sebut dalam satu bab perihal tentang tetamu. Tetamu ni ada dua. Yang pertama tetamu diundang, tetamu yang tak diundang. Dalam dua ni pula dipecah dua. Tetamu yang diundang itu kerabat, tetamu yang diundang itu bukan kerabat. Yang kedua, tetamu yang tidak diundang ini kerabat, tetamu yang tidak diundang ini bukan kerabat. Apa maksud kerabat dengan bukan kerabat? Kalau tetamu yang kerabat ni, adik kita, mak mentua kita, mak kita, ini ada hubungan silaturahim dengan kita ni. Yang ada hubungan kekeluargaan dengan kita ni. Yang kedua yang bukan kerabat, kawan ofis, jiran sebelah rumah, jemaah surau, yang tak ada hubungan kekeluargaan. Maka dia ada dua. Cuba tuan-tuan fikir balik. Apabila dua orang ini datang ke rumah kita, yang mana patut kita utamakan layanan lebih bagus? Jawapan dia, dua-dua kena layan bagus, tapi yang lebih bagus adalah kerabat. Mak kita mai rumah kita. Kita kata, mak, buat macam rumah sendiri, mak. Mak tahu dah segala benda ada kat mana. Buat macam rumah sendiri je, mak. Kawan ofis kita mai, kita hidang makanan, kita tuangkan air, pinggan, lepas makan kita angkat. Semua kita buat. Betul ke tu? Betul. Cumanya yang kawan ofis boleh buat macam tu, kenapa hak mak datang rumah kita, kita suruh layan diri sendiri? Sedangkan dua-dua tetamu, yang mak tu kena layan lebih dahsyat daripada kawan ofis tadi. Sebab tu jangan salah faham berkenaan dengan tetamu. Balik kepada cerita pilih kasih tadi. Hak yang bagus, layan elok. Hak yang biasa-biasa ni, dia layan lebih kurang. Padahal dua-dua anak dia. Jadi anak pun baca, oh macam ni cara dia, oh macam ni cara dia. Maka timbullah dalam hati anak yang dilayan kurang baik tadi, perasaan tak suka pada adik ataupun abang dia yang dapat layanan yang hebat tadi. Maka di sinilah di antara punca kenapa ada adik-beradik berpecah. Di sinilah di antara punca kenapa ada adik-beradik yang daripada dulu baik, masa kecil main sama-sama, lastik burung sama-sama, mandi kolam sama-sama. Bila mana dah besar, maka berpecah. Sebab apa? Di antaranya salah satu kerana pilih kasih, layanan di antara mak dan ayah kepada anak-anak tersebut. Jadi kesimpulan awal, jangan pilih kasih. Semua anak ni ada kelebihan. Walaupun dia belajar akademik tak pandai, mungkin dia hebat dalam kemahiran. Anak kita yang akademik pandai ni, gaji besar pun semua ni, bila balik ke rumah, lampu padam pun dia tak tahu nak buka. Ni lampu padam, zuk, pup, padam. Dia fikir macam mana nak buat ni, padahal akademik power tu, gaji besar tu. Tapi hak tu pun dia tak boleh. Tapi ada pula hak seorang lagi anak ni, biasa-biasa je hidup. Tapi segala benda rosak di rumah, segala benda dia boleh buat. Daripada bumbung sampai ke tapak tanah, segala benda dia boleh buat. Jadi setiap anak ni ada kemahiran. Sebab tu ulama sebut, anak ni diumpama jari tangan. Ada hak besar, gemuk. Ada hak ni jenis lurus ikut tunjuk. Ada yang jenis dia ni tengah-tengah nakal sikit. Ada yang jenis manis je perangai elok. Ada hak jenis kecil banyak perangai pula. Dia macam-macam jenis. Tapi cuba tuan-tuan tengok, kalaulah tapak tangan ni tak cukup satu jari, dia panggil apa? Cacat. Dia ada 5-5, memang 5-5 ni macam-macam ragam. Jari telunjuk, jari ibu, guna dia apa dia? Untuk angkat bagus, untuk tunjuk itu. Ni, jari telunjuk. Ada pula jari telunjuk, jari ibu, ada kegunaannya. Ada pula jari telunjuk, guna dia untuk apa? Angkat tahiyat, bagi amaran, ada guna dia. Jari tengah pun ada guna. Siapa kata jari tengah tak ada guna? Ada orang sebut, dia kata, dalam banyak-banyak jari ni, jari tengah je tak ada guna. Siapa kata jari tengah tak ada guna? Dia kata, mana ada jari tengah ni guna? Dia kata, duduk di sini ni, kalau marah je pun boleh guna, dia kata. Jari tengah ni, siapa sebut tak ada guna, silap. Kalau tuan-tuan bersuci, lepas tuan-tuan berbuang hajat, air besar, jari tengah ni dia ada fungsi. Kalau tuan-tuan faham. Ni bukan cerita benda tak elok, tapi nak bagi tahu siapa sebut jari tengah tak ada fungsi, jari tengah dia ada fungsi ketika mana tuan-tuan bersuci. Ni jari manis ada, biasa orang buh cincin sini, buh cincin ni jari ni. Hak jari kecil ni biasanya orang korek telinga, korek hidung.
Ni. Semua masing-masing dia ada fungsi. Macam itulah juga anak. Kecil ke dia, besar ke dia, lurus ke dia, jahat ke dia, nakal ke dia, masing-masing dia ada fungsi. Macam ada satu cerita tu kan. Satu orang haji tu, dia kata anak saya ada 5 orang. 4 kerja bagus, 1 kerja kampung. Yang 4 bagus ni bila mana saya sakit, nak balik punya payah. Jenuh telefon suruh balik. Yang kerja di kampung ni dia kata, tak telefon pun sampai. Saya tak sakit pun sampai, sakit lagi dia sampai. Sakit lagi dia sampai. Sebab tu kita jangan kata, oh hak bagus ni kita kena layan elok, hak yang ni kita buat tak tahu sudahlah. Jangan. Masing-masing ada fungsi, masing-masing ada tanggungjawab masing-masing. Baik. Balik kepada tadi. Kata Nabi SAW dalam satu hadis riwayat daripada Imam Baihaqi, disebutkan hak yang tua daripada adik-beradik ke atas yang kecil daripada mereka adalah seperti hak bapa ke atas anak-anaknya. Lalu disebutkan dalam hadis yang kedua, apa kata baginda Nabi SAW? Berbuat baiklah kamu terhadap ibu bapamu dan juga saudara-saudara perempuan dan saudara-saudara lelaki kamu. Kemudian terhadap yang lebih rendah dan lebih dekat kepada kamu. Berbuat baik. Memang petang ni kita bawa perihal berkenaan dengan berbuat baik kepada ahli keluarga. Mari kita lihat 3 perkara yang biasanya adik-beradik terlepas pandang. Yang pertama adalah saling menasihati di antara satu dengan yang lain. Nasihat, dia bila mana macam saya sebut tadilah, masa kecil memang tak lepas nasihat. Bila dah besar ni dia suka guna satu ayat. Dia kata kamu dah besar, pandai-pandailah buat hidup masing-masing. Pandai-pandailah dia kata. Tu je nasihat dia. Tapi bila mana buat silap, bila mana buat masalah, bila mana buat satu perkara mungkar, dia tak ditegur. Sebab apa? Sebab takut. Satu sebab takut. Yang kedua sebab dia fikir masing-masing dah besar, masing-masing dah ada pikiran masing-masing untuk menyelesaikan setiap daripada masalah yang berlaku. Saya pernah jumpa satu family, 3 beradik, tiga bergaduh. Yang ni tak mengaku adik, hak ni tak mengaku abang, hak ni tak mengaku adik-beradik. Punca dia apa? Punca dia adalah kerana nak jaga mak ketika mana sakit. Tu dia. Macam dalam filem. Kita tengok drama, kita kata, oi dahsyat, bergaduh adik-beradik sebab nak jaga mak. Rupa-rupa dunia nyata pun ada. Siapa kata tak ada? Dunia nyata ada. Bergaduh. Sebab apa? Yalah, bila mana mak ni dah tua, dah lepas daripada umur 60, 70 ni, maka dia akan kembalilah kepada perangai hak dulu kecil-kecil. Kan? Kembali kepada perangai dulu kecil-kecil. Dia kitaran tu dia pusing balik ya. Daripada kecil dia pergi kepada remaja, pergi kepada dewasa, pergi pun dia pusing balik perangai. Maka mai perangai ni dah kadang-kadang lupa. Lepas tu pula dah sakit mai, kena jaga macam bayi, kena menatang bagi minyak yang penuh. Lepas tu kena tengok bagi perhatian 24 jam. Oi kawan kerja 3-3. Maka hak ni pun berbalah lah. Dia kata, apa hai saya pula? Dia kata, kena jaga mak, saya sibuk. Abang hak sulung, dia kata, abang masa terluang banyak, abang kerja sendiri, abang sulung pula, abang bajet pun banyak. Abang jagalah, dia kata. Maka hak ni tolak kepada yang ni tolak kepada yang ni tolak kepada yang ni, masing-masing bergaduh. Cuba tuan-tuan fikir, ending dia pergi ke mana? Ending dia mak tu pergi mana? Ending dia mak tu pergi rumah orang tua-tua. Duduk situ kan. Anak ni pula bagi janji palsu. Dia kata mak duduk sini mak duduk sini tau. Kami tiap-tiap minggu kami mai. Minggu pertama dia mai, minggu kedua tak ada, minggu ketiga tak ada, minggu keempat tak ada, minggu kelima tak ada, sampailah 4 tahun tak datang. Mai satu majlis makan malam bersama dengan warga-warga di rumah orang tua-tua. Hak makcik ni, orang lain semua dah makan, dia tak makan. Kita tanya, kenapa tak makan?
Dia kata ni tengah tunggu anak. Dia kata nak mai 4 tahun dah makcik oi tak mai-mai. 4 tahun. Oi tuan-tuan kalau ada situ menitih air mata. Dia boleh kata kenapa tak makan? Tunggu anak. Dia kata nak mai. Padahal 4 tahun dah. Nak tunjuk dia punya rindu kat anak dia. Seorang pun tak mai. Sampaikan dia ni 4 tahun pun dia dah tak terasa ya anak tu tak datang. Manalah anak dia. Rupa-rupanya anak dia tengah bergaduh 3 orang ni. Masing-masing tak mengaku saudara. Sebab nak kena jaga mak. Patutnya adik-beradik hak 3 ni, kita tahu hak seorang ni sibuk, hak ni sibuk, hak ni sibuk. Maka bincanglah dengan cara yang baik. Ya hak sulung ni jadi seorang ketua menasihati hak 2 yang lain. Korang tak kisah sibuk ke apa ke, boleh je abang boleh jaga. Kalau hampa tengah sibuk abang boleh jaga. Tapi tolong janji betul-betul. Kalau ada masa terluang, kalau ada masa free ke apa Sabtu Ahad ke, mai jenguk. Kalau hampa tak mau bawa balik pun tak apa. Mailah jenguk mak. Jangan tak jenguk langsung. Oh ni kira aku seorang je. Aku bukan tak boleh. Boleh. Tapi aku tak maulah makan pahala seorang-seorang. Hampa tak mau pahala ke? Wah ni cara dia. Dia abang lu. Dia tegur adik-adik dia. Ni kita jangan lupa. Menasihati. Walau apa pun yang terjadi dalam keluarga. Maka sebagai seorang abang ataupun sebagai seorang adik. Siapa-siapa pun boleh tegur di antara yang lain. Ini satu benda yang terlepas pandang. Nombor 1 di dalam adik-beradik punya adab. Yang kedua, adab terhadap adik-beradik adalah saling membantu ketika mana seorang sedang mengalami kesusahan. Waktu senang, adik-beradik saja. Bila mana ada seorang susah, langsung tak mengaku dah. Ya, langsung tak mengaku dah. Sebab tu bila mana tuan-tuan tengok dalam perihal membantu bersedekah, 2 ni dia letakkan golongan yang paling awal untuk kita tolong ataupun kita sedekah adalah orang yang paling dekat dengan kita. Satu teguran untuk kita semua. Kadang-kadang kita ni tengok kawan kita di tempat kerja susah, motor rosak, mai tempat kerja naik motor hujan basah rosak motor. Oi, kita fikir macam mana aku nak tolong dia ni? Kita kata, bolehlah. Nanti kalau aku ada duit banyak, nak bagi hadiah lah dia motor sebiji. Murah-murah pun tak apa. Janji aku bagi. Kita tengok kawan kita susah, tergerak hati betul nak tolong. Kita tengok kita punya orang sekeliling kita susah, punya cepat hati kita nak tolong. Tapi kita terlupa nak tanya. Ahli keluarga kita, adik-beradik kita hak lain, senang ke susah? Ada seorang susah, ada hak ni susah, yang tu susah. Tapi kita buat tak tahu. Sedangkan telefon pun tak pernah. Setahun dah tak telefon. Bukan kata tak telefon mak. Adik-beradik pun kita tak telefon. Saya tak ada putus silaturahim dengan dia. Cuma lost contact je setahun pun. Nombor ada? Ada. Rumah tahu kan? Tahu. Tapi kenapa tak pi? Itu pun sudah dikira muqaddimah pada memutuskan silaturahim. Sekarang zaman teknologi. Buatlah grup WhatsApp. Buat grup WhatsApp kan. Lepas tu nyembanglah dalam. Ada waktu terluang tanya khabar lah. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat ke? Jadi daripada langsung tak bertegur siapa. Orang lain segala benda kita tegur. Tapi adik-beradik kita tak tegur. Ada satu orang saya pernah jumpa. Dia buat grup WhatsApp berdua dengan abang dia. Saya duk tanya. Kalau berdua habis tak payah buat grup WhatsApp. Dengan abang dia berdua buat grup WhatsApp. Tuan-tuan cuba fikir, kalau berdua ambil WhatsApp biasa ya. Dia kata bagus ya. Dia kata ada grup ni nampak macam bersatu sikit. La ilaha illallah. Macam mana nak betulkan orang ni? Kan? Kadang-kadang buat grup pun tak apa cerdik juga. Berdua tak payah buat grup. Paling kurang grup ni bertiga. Bertiga pun kadang-kadang sunyi ke. Biasanya 10 baru cantik sikit. Ini 2 orang buat grup WhatsApp. Tapi nak cerita tadi zaman teknologi. Buat grup. Apa-apa masuk dalam tu, apa-apa masuk dalam tu. Walaupun tak berjumpa, tapi pastikan hubungan tu sentiasa terjalin. Hubungan tu sentiasa ada. Ni belum kira lagi hak adik-beradik lain. Ni baru cerita abang, kakak, adik 3 orang. Belum lagi cerita sepupu apa semua. Lagi tak kenal langsung. Sebab tu disebutkan tadi, saling membantu. Ketika mana ada satu orang yang berada dalam keadaan susah. Memang kita tak boleh tolong penuh. Kita boleh tolong sikit saja.
Contohlah dia ni memerlukan RM1,000. Adalah kot benda apa-apa kot. Kena scam ke apa kan. Last kali habis duit dia. Duit tak ada dah bulan. Maka kita pun fikir, oi RM1,000 dia minta pinjam ni. Oi tak boleh lah, aku ada 200 je. Bagi, janji boleh tolong. Janganlah kita buat diam, senyap, sehingga kan dia ni rasa susah. Dan dia mula fikir, aku ni ada adik-beradik pun tak boleh tolong. Dulu kecil besar sama-sama, bila mana dah besar ni, masalah apa pun, aku settle sendiri. Adik-beradik langsung tak ada tolong. Jadi di sinilah adab yang kedua. Dan adab yang ketiga, perihal yang patut diperhatikan apabila duduk bersama dengan adik-beradik adalah saling mendoakan di antara satu yang lain dan janganlah saling benci-membenci kerana sesuatu yang berlaku padahal ianya adalah sekecil-kecil perkara. Benci-membenci. Biasalah. Dengki-mendengki ni bukan kata dengan orang luar ya. Dengan adik-beradik pun boleh jadi dengki. Tengok cerita Nabi Yusuf sudah. Kan? Dengki. Dengki punya pasal pedajar kawan tu. Dengki punya pasal nak putus silaturahim. Dengki punya pasal tak boleh jadi. Kan? Dia bukan boleh. Dengki ni dia tak datang pada hanya orang di luar. Dia akan datang pada semua jenis manusia. Dan paling senang nak dipecahkan adalah adik-beradik. Dia tengok abang dia ni hebat. Makin lama makin kaya. Makin lama makin mewah. Makin lama makin hebat. Dia main satu bisikan syaitan di telinga. Mula iri hati pada abang dia. Bukan orang lain menjatuhkan perniagaan abang dia. Adik dia sendiri. Adik dia sendiri. Mungkinlah ada benda-benda lain yang berlaku di belakang. Kita tak tahulah. Tapi bila mana selidik tengok apa semua. Adik sendiri menjatuhkan perniagaan abang dia. Maka di sini nampak. Saya sebut tadi di awal. Saya kata bukan dengki itu hanya datang pada orang yang di luar daripada keluarga. Tetapi lebih dahsyat daripada itu, dia datang daripada kaum keluarga sendiri. Kan? Itu saya kata tadi. Keluar daripada rahim yang sama, datang daripada ibu yang sama, ayah yang sama, tetapi bila mana dia ni dah besar, dia datang satu sikap dan perangai yang ditakuti di dalam masyarakat adalah membenci sesama saudara. Baik. Kita sambung. Dan disebutkan di sini, berbuat baiklah kamu terhadap ibu bapamu. Ini satu benda yang tuan-tuan dah biasa bincang. Itu kita sebut sekali lalu saja. Seterusnya adalah saudara perempuanmu dan saudara lelaki kamu. Kemudian terhadap orang yang lebih rendah daripada kamu dan juga yang lebih dekat dengan kamu. Disebutkan saudara perempuan dan saudara lelaki. Ini belum lagi kita cerita pasal mungkin ada adik-beradik yang orang kelainan upaya. Yang mana dia ni mungkin sedikit kekurangan daripada sudut mental dan fizikal. Ini lagi dahsyat lah. Dia kata, aduh, kenapa aku pula nak kena jaga? Dia ni, aku pun ada anak-anak. Aku ada isteri, aku ada suami. Dah aku pula nak kena jaga. Itu belum lagi cerita pasal abang dia ni dengan isteri abang dia ni ada anak. Last kali ditakdirkan Allah, abang dan isteri abang dia ni meninggal dunia. Maka tinggallah anak dia tu dipanggil sebagai anak yatim. Bila anak yatim ni, dia buat tak tahu pula satu hal. Ni pun termasuk dalam bab adab dengan adik-beradik. Dia buat tak tahu. Dia kata, tak apa nak buat macam mana. Dia kata, rumah anak-anak yatim banyak, kita hantarlah sana. Tadi cerita pasal rumah orang tua-tua, ni cerita pasal rumah anak yatim pula. Dia hantar pergi sana. Sedangkan yang bertanggungjawab nak jaga tu ni adik-beradik dia ni. Ni adik-beradik dia ni. Ada nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni adik-beradik yang ada ni. Maka adanya anak yatim tu adik-beradik dia ni yang bertanggungjawab untuk menguruskan. Tapi tak, dia tak mau. Sebab apa? Kawan tu tak ada berapa berharta. Cuba berharta, tak suruh pun dia ambil. Kawan tu cek berapa peninggalan? 3 juta. Ambil jaga. Daripada kecil sampai ke besar jaga. Elok jaga. Jaga satu hal. Dia makan satu hal.
Saya ulang balik. Dia jaga satu hal. Dia makan satu hal. Saya ni ambil kos pengurusan. Bukan saya makan. Oh, kos pengurusan. Tak apa. Tapi kalau ambil guna untuk kepentingan mana boleh. Dia jaga tu jaga dah. Tapi dia ambil pula hak dan harta kawan tersebut. Sampailah kawan tu habis duit dia kawan ni. Kawan ni pakai. Betul dah dia tolong abang dia tolong adik dia tolong kakak dia yang tinggal anak tu yatim. Tapi dia ni pula berada dalam keadaan menyusahkan dan memakan harta pula. Sedangkan Nabi sebut, kalau orang ni dia buat baik dengan anak yatim, jaga elok, tunaikan hak segala benda, aku dengan dia, kata Rasulullah, macam ni dalam syurga. Punya rapat, tapi hari ni tak. Kalau betul tuan-tuan kita sebut saya ni betul tunai hak anak yatim, saya ni betul jaga hak anak yatim, saya buat baik, saya berbakti kepada abang saya walaupun dia dah tak ada, saya tolong jaga anak dia. Kalau betul lah semua orang fikir macam tu, takkanlah di tempat kita, takkanlah di sekeliling kita ni banyak rumah anak yatim. Soalan dia mana pak cik dia? Soalan dia mana ahli keluarga hak lain? Soalan dia mana abang-abang dia? Soalan dia mana pakcik-pakcik dia? Soalan dia tang mana dia? Depa. Baik. Kita balik pada perbincangan. Weh, ada 2 minit ni. Dah berkelip. Dan seterusnya. Kemudian terhadap orang yang lebih rendah daripada kamu. Ni dia luar sikit daripada bab adik-beradik. Tetapi dia ceritakan Rasulullah bagi tahu pada kita, jangan lupa buat baik pada orang yang lebih rendah daripada kamu. Makna lebih rendah bukan kita 7 kaki, dia 5 kaki, bukan. Bukan rendah tu. Maksud rendah ni adalah orang yang di bawah kamu. Kita ni orang hebat, golongan hebat. Jangan lupa untuk tengok orang yang di bawah kita. Sebab tu Nabi ajar dalam satu hadis. Ada dalam kitab 40 hadis penawar hati. Kata Rasulullah, siapa dia ni orang yang syukur dan sabar ni. Dalam hal dunia, jangan lupa tengok orang yang di bawah kamu. Dalam hal akhirat, jangan lupa tengok orang yang di atas daripada kamu. Ni disebut dalam hal dunia. Tengok orang yang lebih rendah daripada kita. Aku mai sembahyang Jumaat naik kereta. Kalau hujan balik ni, orang naik motor ni macam mana nak balik ni? Aku main naik motor ni sembahyang Jumaat, rumah aku 2 kilometer. Oi, kalau orang hak naik bersikal jalan kaki ni macam mana nak balik 2 kilometer ni? Aku ni jalan kaki main surau ni, main masjid ni sembahyang Jumaat. Ush, ada abang tu main naik kursi roda. Siapa tolak dia tu? Jauh juga nak balik tu. Mana ada taman perumahan sini? Jauh nak balik tu. Kurang-kurang berapa kali golek tayar baru sampai tu. Ni maksud dia tengok orang yang lebih bawah daripada kita dalam hal dunia. Tapi dalam hal akhirat, tuan-tuan jangan tengok orang di bawah kita pula. Habis Orang ni sembahyang sekali. Aku 2 kali, kira okey Dia ni sehari 1 kali je sembahyang 1 waktu. Aku 2 waktu. Kira okey Maka di sini kita berbuat baik kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Dan juga jangan lupa berbuat baik kepada orang yang dekat dengan kita. Maksud dia boleh berbalik kepada tadi kaum kerabat, adik-beradik dan juga keluarga kita yang terdekat. Maka kesimpulan dia sebagai penutup, berbuat baiklah kepada semua orang, yang paling dekat adalah kaum kerabat kita, dan jagalah hubungan kita sesama adik-beradik. Air dicincang takkan putus, air dicincang takkan putus, air dicincang takkan putus. Kecuali tuan-tuan tutup pilih itu, barulah dia berpisah yang dipilih dengan yang dibaldi. Mudah-mudahan tuan-tuan faham, insya-Allah. Kita berjumpa lagi di lain masa. Kalau tuan-tuan nak rujuk yang dibaca tadi, boleh lihat dalam kitab Adab Orang Islam pada bab yang ke-10. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.